Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Cikgu Tengku dalam video pembelajaran dan juga panduan menjawab buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 145 dan buku aktiviti tahun 1 jilid 2 muka surat 73. Tajuknya Cita-Cita Saya. Aktivitinya mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Kita mulakan buku teks muka surat 145. Ini ialah paparan buku teks murid-murid muka surat 145. Tajuknya Cita-Cita Saya. Aktivitinya mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Untuk menjawab soalan mengedit teks ini, murid-murid perlu ingat semula apakah yang dimaksudkan dengan mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Mengedit berasal ataupun kata dasarnya ialah edit. Edit bermaksud baiki atau betulkan. Mengedit tanda baca bermaksud membaiki, memasukkan atau membetulkan tanda baca yang salah yang terdapat di dalam ayat yang murid-murid akan baca sebentar nanti. Murid-murid perlu ingat semula tanda baca yang perlu murid-murid kuasai untuk tahun 1. Terdapat 3 tanda baca utama yang perlu murid-murid kuasai untuk tajuk mengedit teks ini. Yang pertama, noktah ataupun titik sebagaimana yang cikgu tunjukkan contoh di dalam bulatan. Yang kedua, koma sebagaimana yang cikgu tunjukkan contoh di dalam bulatan. Dan yang ketiga, huruf besar. Mari kita lihat satu persatu. Noktah sebagaimana yang cikgu tunjukkan contoh di dalam bulatan, kita gunakan untuk akhir ayat. Di akhir ayat akan ada simbol noktah. Contoh ayatnya ialah setiap petang Ali akan pergi bermain di padang. Contoh ayat kedua, ayah Arina bekerja di Johor. Kedua-dua ayat ini ada simbol ataupun tanda noktah di belakang ayat. Simbol noktah letaknya di belakang ayat. Seterusnya yang kedua, simbol koma sebagaimana yang cikgu tunjukkan contoh di dalam bulatan digunakan untuk ayat yang berhenti seketika atau menyenaraikan perkara yang lebih daripada 2. Contoh ayatnya ialah yang pertama, Aina pergi ke kedai membeli pensel, pemadam dan pembaris. Di sini bermaksud Aina pergi ke kedai membeli 3 barang. Untuk menyenaraikan perkara yang lebih daripada 3, maka di antara perkara ataupun perkataan yang pertama dengan perkataan yang kedua kita perlu letakkan simbol koma sebagaimana ayat ini pensel dan pemadam, di antara kedua ayat ini ada simbol koma yang diakhiri dengan dan pembaris. Seterusnya ayat kedua, pada hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat Amin akan ke kebun datuknya. Jika kita lihat di dalam ayat ini juga menyenaraikan perkara yang lebih daripada 2. Amin pergi ke kebun datuknya selama 4 hari. Dia akan pergi ke kebun datuknya, iaitu hari Isnin, Rabu, Khamis dan juga Jumaat. Maka di antara hari-hari ini kita perlu masukkan simbol koma untuk mengasingkan perkataan pertama dan perkataan kedua di antaranya. Begitulah juga dengan perkataan ketiga. Jika ada 4 perkataan ataupun 4 perkara, maka ada 2 simbol koma yang akan kita letakkan sebagaimana ayat ini selepas perkataan Isnin dan selepas perkataan Rabu. Selepas perkataan Khamis, di antara Khamis dan Jumaat perlu letakkan dan. Bermaksud ayat itu 4 hari itu berakhir dengan perkataan dan. Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat. Amin akan ke kebun datuknya. Seterusnya, perkara yang ketiga, tanda baca huruf besar digunakan pada permulaan ayat. Mula-mula menulis perlu dimulakan dengan huruf besar. Yang kedua, selepas noktah, ayat yang panjang selepas noktah untuk mulakan ayat yang baru, kita perlu masukkan dengan huruf besar perkataan pertama sebagaimana kita mulakan semula ayat tersebut. Dan yang ketiga,
kata nama khas. Untuk setiap kata nama khas, kita perlu gunakan huruf besar. Baiklah murid-murid, contohnya, setiap hari Rabu, bulan April, masyarakat India akan pergi ke kuil untuk sembahyang. Jadi jika kita lihat daripada ayat ini, huruf S dibuat dengan huruf besar kerana permulaan ayat. Rabu dan April dibuat ataupun ditulis dengan huruf besar kerana ini ialah kata nama khas untuk hari tersebut dan bulan tersebut. Ini ialah cara menulis tanda baca untuk contoh huruf besar. Baiklah murid-murid, mari kita baca dan cuba mengedit kesalahan tanda baca yang terdapat di dalam bahan yang diberikan ini. Cita-cita saya hendak menjadi peniaga yang berjaya. Saya akan menjual pelbagai jenis basikal, alat ganti basikal dan membaiki basikal yang rosak. Jika kita lihat, ayat pertama dimulakan dengan C huruf besar. Betul dekat sana. Seterusnya, selepas perkataan berjaya ada tanda noktah. Mulakan ayat yang baru, S, saya, mestilah huruf besar. Dan memang diberikan dengan huruf besar, maka di situ dah betul ayat ini. Seterusnya, saya akan menjual pelbagai jenis basikal, alat ganti basikal dan membaiki basikal yang rosak. Maksudnya, dia sedang menyenaraikan barang-barang yang akan dijual di kedainya. Ada 3 perkara yang akan dijual, basikal, alat ganti basikal dan membaiki basikal yang rosak. Maka di antara barang pertama yang akan dijual dengan barang kedua yang akan dijual perlu diletakkan simbol koma. Seterusnya, akhir ayat letak simbol noktah. Maka untuk ayat pertama tidak ada apa-apa yang perlu kita edit. Seterusnya, saya akan menjual basikal dengan harga yang murah. Dengan cara ini, orang ramai dapat memiliki basikal. Mereka dapat bersenam, beriadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Jika kita lihat daripada ayat ini, yang telah betul dimasukkan ialah S permulaan ayat. Untuk saya, selepas murah, apabila berhentikan ayat, diletakkan simbol noktah. Dan apabila selepas noktah, perlu dimulakan semula perkataan dengan huruf besar dengan. Selepas perkataan ini ada simbol koma. Itu bermaksud ayat ini berhenti seketika. Dengan cara ini, orang ramai dapat memiliki basikal. Simbol noktah. Dan akhir ayatnya simbol noktah. Selepas perkataan sihat. Walau bagaimanapun terdapat penambahan ataupun kesilapan di dalam ayat ini. Iaitulah yang pertama, selepas simbol noktah perlu ada huruf besar. Perlu dimasukkan huruf besar. M perlu dijadikan dengan huruf besar. Mereka dapat bersenam, beriadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Di sini sedang menyenaraikan. Ayat ini sedang menyenaraikan perkara-perkara yang dapat dibuat. Iaitulah bersenam, beriadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Maka di antara bersenam dan beriadah perlu diletakkan simbol koma. Dan ini ialah ayat yang lengkap apabila dimasukkan semua tanda baca. Kekalkan tanda baca yang asal, masukkan ataupun baiki sahaja 2 tanda baca di dalam ayat yang kedua ini. Seterusnya, perenggan yang terakhir. Kata ibu, saya mesti pandai jika mahu berjaya. Oleh itu, saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita saya. Permulaan ayat perlu diletakkan dengan huruf besar. K perlu dijadikan dengan huruf besar. Selepas ibu diletakkan dengan simbol koma di situ yang bermaksud ayat ini berhenti seketika. Kata ibu, saya mesti pandai jika mahu berjaya. Ayatnya habis di situ, diletakkan simbol noktah. Selepas simbol noktah, sepatutnya perlu
diletakkan dengan huruf besar. Dan akhir ayat selepas saya ada simbol noktah. Oleh perlu diletakkan sebagai huruf besar. Dan ini ialah ayat jika lengkap dibaiki ataupun diedit oleh murid-murid. Kata perlu diletakkan huruf besar, oleh perlu ditukar kepada huruf besar dan di akhir ayat perlu diletakkan tanda noktah. Selebihnya, tanda simbol yang lain tidak perlu diubah. Baiklah murid-murid, kita teruskan buku aktiviti jilid 2 muka surat 73. Ini ialah paparan buku aktiviti jilid 2 murid-murid muka surat 73. Arahannya baca, fahami dan edit. Soalan yang pertama. Pakcik Ramlan membuka kedai runcit. Dia dibantu oleh isteri, adik dan anaknya. Mereka bersama-sama memajukan kedai itu. Di dalam ayat ini ialah tanda baca yang telah betul. P, huruf C dan huruf R telah dibuat dengan huruf besar kerana ini kata nama khas. Selepas perkataan runcit ada simbol noktah. Selepas noktah perlu diletakkan dengan huruf besar. Jadi ayat ini telah betul. Walau bagaimanapun, untuk ayat yang seterusnya, isteri, adik dan anaknya ini sedang menyenaraikan orang yang membantu dia, Pakcik Ramlan ini di kedai. Maka di antara perkataan isteri dan adik perlu diletakkan dengan simbol koma. Dan anaknya ada simbol noktah. Selepas noktah, perlu dimasukkan dengan huruf besar. M perlu diletakkan dengan huruf besar dan di akhir ayat perlu diletakkan noktah. Ini ialah jawapan jika telah dibaiki ataupun telah diedit. Pakcik Ramlan membuka kedai. Dia dibantu oleh isteri, adik dan anaknya. Tanda noktah. Mereka bersama-sama memajukan kedai itu. Tanda noktah. Seterusnya, soalan yang kedua. Pada mulanya, kedai Pakcik Ramlan kecil sahaja. Pakcik Ramlan kuat bekerja. Kini, kedainya telah maju. Pakcik Ramlan menjual pelbagai barang makanan, minuman dan alat tulis. Jadi lihat, yang pertama, permulaan ayat P dimulakan dengan huruf besar. Betul apa yang telah diletakkan di sini. Simbol koma diletakkan selepas perkataan mulanya, bermaksud ayat ini berhenti seketika. Pada mulanya, kedai Pakcik Ramlan kecil sahaja. Di sini, ayat telah habis. Maksudnya, perlu diletakkan dengan simbol noktah. Seterusnya, Pakcik Ramlan kuat bekerja. Ada simbol noktah. Untuk permulaan ayat, kita perlu masukkan dengan huruf besar. K dah dibuat dengan huruf besar, maka ayat ini telah betul. Kini, kedainya telah maju. Ada simbol noktah. Telah betul kat sini. Pakcik Ramlan menjual pelbagai makanan, minuman dan alat tulis. Terdapat senarai ataupun ayat ini sedang menyenaraikan barang-barang yang dijual oleh Pakcik Ramlan. Maka yang lebih daripada 2 perlu diletakkan dengan simbol koma. Dan di akhir ayat ada simbol noktah. Ini ialah paparan jika murid-murid telah siap. Ini penambahan yang perlu murid-murid masukkan. Selepas perkataan sahaja ada simbol noktah. Selepas perkataan makanan ada simbol koma kerana makanan, minuman dan alat tulis itu senarai barang yang dijual oleh Pakcik Ramlan. Lebih daripada 2 benda, kita perlu masukkan simbol koma di antara perkataan pertama dan juga perkataan kedua, iaitulah makanan dan juga minuman tadi. Dan akhir ayat ialah simbol noktah. Murid-murid boleh salin ayat ini dengan memasukkan 3 tanda baca yang baru ini. Seterusnya, soalan yang ketiga, betul. Soalan yang ketiga. Mimi, Hardip dan Jawing suka membeli di kedai Pakcik Ramlan. Kedainya bersih dan barang-barangnya bermutu. Di sini, selepas perkataan Mimi perlu diletakkan tanda koma. Kerana Mimi, Hardip dan Jawing itu orang yang berlainan. 3 orang yang berlainan, kita perlu letakkan simbol koma di antara orang pertama dan juga orang kedua. Dan H perlu diletakkan dengan huruf besar kerana Hardip itu ialah nama orang, kata nama khas. Perlu diletakkan dengan H huruf besar. Mimi, Hardip dan Jawing suka membeli di kedai Pakcik Ramlan. R perlu diletakkan dengan huruf besar kerana Ramlan itu ialah kata nama khas Pakcik Ramlan.
Seterusnya, perubahan yang perlu diletakkan ialah K. K selepas noktah perlu diletakkan dengan huruf besar. Dan di akhir ayat perlu diletakkan dengan simbol noktah. Murid-murid boleh tambah 4 simbol, 5 simbol ini, maafkan cikgu, 5 simbol ataupun 5 tanda baca baru yang perlu dimasukkan untuk soalan nombor 3 ini. Iaitulah selepas perkataan Mimi ada simbol koma, Hardik perlu diletakkan dengan huruf besar kata nama khas, Ramlan juga diletakkan dengan huruf besar kerana kata nama khas, kedainya perlu diletakkan huruf depan huruf besar juga kerana selepas simbol noktah permulaan ayat yang baru, dan akhir ayat simbol noktah. Murid-murid salin semula ayat ini sebagaimana 5 simbol baru yang telah kita edit ini. Baiklah murid-murid, sampai di situ saja. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.